Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera ya. Baik untuk anak-anak SPM. Macam mana kita nak lulus? Macam mana kita nak kuasai sejarah? Salah satu caranya ialah kertas 3. Jadi cuba tengok video cikgu. Bagaimana kita nak belajar nak kuasai sejarah ini. Walaupun kertas 3 ni dia dah hampir tamat dah, nak expired dah sebab KSSM tak ada kertas 3. Okey, saya tak nak buang masa. Okey, kita tengok bahan yang cikgu sediakan mungkin boleh bantu anak-anak untuk dapat markah yang baik Baik, cuba kita tengok yang pertama ni. Ini kelemahan. Kelemahan kebanyakannya pelajar lah khususnya pelajar-pelajar yang kelas-kelas yang belakang antara yang paling banyak nombor 1 lah dia tak faham soalan lain yang bertanya, lain dia jawab tanya Melayu Union, jawab Tuan Tanah Melayu. Tanya Suruhanjaya Cobalt, jawab Suruhanjaya Red. Tak boleh. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tengok nombor 4 juga penting kali. Peruntukan markah. Kalau markahnya 20, kita agak-agaklah nak jawab berapa banyak. Jangan jawab 5 markah, jawab semuka setengah. Markah 20, jawab setengah muka je. Tak kenalah. Dalam pelajar sepatutnya kita dah tahu dah mana satu fakta, mana satu huraian, mana satu contoh. Nombor 1, cikgu lompat nombor 4. Nombor 4, cikgu lompat nombor 6. Cikgu tahu ramai anak-anak dia dapat jawapan daripada internet. Yang ada short form, yang ada gambar bintang, ada bulat dan sebagainya. Tapi bila tulis jawapan, dia tak boleh jawab dalam bentuk short form. Mesti dalam bentuk esei dan ayat lengkap. Sebab apa? Dia akan mempengaruhi markah nanti. Itu yang 3 benda yang cikgu nampak paling banyak lah. Ini pelajar cikgu lah. Pelajar cikgu yang tengok ni, kamu telah faham. Okey. Contohnya macam inilah. Simple Katalah kita dapat soalan yang pernah disoal dalam SPM sebelum ini. Yang pertama, dapat saya soalan. Jangan simpan dalam beg. Jangan simpan bawah meja. Kita tengok yang pertama sekali, kita tengok tema. Daripada tema ni kita tahu dah, oh ini bab berapa ni. Okey, dah tahu tema. Kita tengok dan baca segala keseluruhan apa yang dia nak. Langkah 1, kita tengok tema. Langkah 2, kita tengok dekat bahan yang dia bagi ni, dia nak apa. Kita nampak. Oh, dia nak ini. Oh, dia nak ini. Ada tak kebat? Sampai mana dia punya jangkaan soalan? Pelajar ini mana nak dapat? Kena bincang dengan cikgu. Bukan hari periksa baru nak bertanya. Okey. Ni contoh yang ketiga. Tadi dah macam mana kita nak tengok? Cuba tengok jawapan pelajar ni jawab. Ini adalah bentuk jawapan yang dibuat oleh rakan-rakan kita. Baiklah, sebab apa yang kita nampak baik, dia ada fakta, ada huraian, ada fakta, ada huraian, dan ada contoh. Ini jawapan yang baiklah. Huraian, ada contoh, dan ada inferen. Mana contoh? Dia tak semestinya ada di sini. Di mana-mana. Ini cikgu cuma ambil satu saja. Jawapan yang paling baik, dia ada fakta, ada huraian, ada contoh dan inferen. Dan kita bezakan antara cabaran dan langkah. Jangan campur, kesianlah cikgu nak semak. Jenuh cikgu nak mencari. Kita mudahkan tugas orang, orang akan mudahkan tugas kita. Falsafah pula awak Okey. Tengok sini. Dapat soalan. Cuba tengok soalan SPM sebelum ini. Ini soalan. Kalau kita tengok soalan itu, pelajar-pelajar. 1, 2, 3, 4, kebanyakannya buku teks. Jadi jangan gunakan bahan-bahan lain. Elok gunakan buku teks supaya kita dapat markah
55 ke 60 ke 65 terpulang. Kita yang pilih markah. Kalau markahnya banyak, kita buatlah banyak. Yang lain-lain itu, khususnya soalan 7, 8, iktibar dan rumusan. Pelajar boleh buat di rumah, boleh buat dalam kelas, boleh bincang dengan cikgu. Hari periksa bawa ke sekolah dan salin balik. Iktibar dan rumusan. Boleh baca. Sekurang-kurangnya masuk, kita dah dapat gambaran. Oh, iktibar dapat berapa, rumusan dapat berapa. Tak adalah hari periksa baru nak pening kepala, nak mencari iktibar. Baru nak mencari rumusan. Tengok pula muka surat, buku teks tak ada. Tengok pula buku surat, buku teks dah tak boleh baca dah. Kena conteng. Siapa nak disalahkan? Itu sebab 6 minggu tu untuk pelajar tengok awal-awal. Dengan harapan kita dapat sekurang-kurangnya 70. 70 bagus. 80 lagi bagus. 100 jarang-jarang. Okey. Seterusnya tengok. Apa nak buat dalam 6 minggu ni? Yang pertama tu bincang dengan cikgu. Jumpa cikgu ini bab kita betul cikgu kan? Ya. Jangan tunjuk jawapan cikgu betul tak jawapan saya. Cikgu pantang betul Lepas tu kita menjangka soalan spesifik. Jangkalah kat soalan tu ada sedikit panduan-panduan kebat. Tengok, cari. Yang paling penting tu nombor 3 tu. Bulletin nanti cikgu tengok highlight dan latihan. Okey. Ini cara kita sumber rujukan kita. Yang pertama ni pelajar. Buku teks mesti ada. Ini nak masuk periksa buku teks pun pinjam orang. Nak kongsi-kongsi mana boleh. Nak perang kongsi senjata dengan orang. Tak boleh lah. Kita pun nak tembak. Dia pun nak tembak juga pinjam. Bawa orang buku teks sendiri. Sumber lain tu terpulanglah Ada surat khabar. Jangan bawa surat khabar yang besar yang mengganggu sampai orang belakang pun boleh baca Apa lagi sumber lain? Sumber lain yang paling penting inilah buletin sejarah. Cikgu dah masuk dalam Telegram. Baca, tengok. Banyak dia ada 6 set ni. Baca, bawa lah. Terus step sikit-sikit apa salahnya kongsi. Ini contoh buletin. Dulu-dulu. Ini 2013 punya ni. Ada 3 set. Ini 2014. 3 set. Lepas tu tak ada. Jadi bawa bahan-bahan ini supaya boleh bantu selain pada buku teks. Bahan internet ni bukan cikgu tak suka. Kita tak tahu. Payah. Kalau yang ini sekurang-kurangnya ada keesahannya. Rakan-rakan yang hebat-hebat juga buat. Cikgu-cikgu kita juga. Bila kita dah tahu. Dah ada bahan buku teks. Dah ada bulletin. Kita pun dah buat sticky note cantik-cantik tampil dekat buku. Buku teks yang kita dah photostat pun kita dah highlight photostat lah. Jangan conteng buku sekolah. Barulah kita nampak. Nak masuk periksa ni tak payah tengok lah kita nampak macam-macam ini. Nak masuk periksa tengok. Bukan susah sangat soalan. Ni senangnya soalan SPM tahun lepas kan. 1 hingga 4 fakta. 5 hingga 10 kebat. Buatlah. Mana yang boleh bantu kita. Ini yang terkini. Allah. Pelajar cikgu betul ke soalan kita 7? 7 ke 8 ke 9 ke 10 jangan tanya. Tugas koma jawab. Jawab. Tengok tu nombor 5 tu kan dia pecah 2. Ada 10-10 tu. Tak apa. Yang penting tugas pelajar ialah menjawab. Biarlah orang yang minta soalan tu buat macam mana pun. Yang penting kita bersedia. Tengok. Dah datang, dah bersedia. Macam mana nak jawab iktibar? Iktibar ni pelajar. Iktibar ni kita boleh carilah pengajaran daripada bab itu. Yang ada 5. Kita tengok. Kita mulakan dengan kita hendaklah. Kita haruslah. Kita perlulah. Dia sama juga. Ini jawapan macam ini untuk pelajar galus sudah cukup. Tapi kalau pelajar yang cemerlang, jawablah fakta, huraian, contoh, inferen. Yang penting jawab. Macam ini ialah kesimpulan. Kita ada pengetahuan. Apa pengetahuan yang kita dapat? Nilai.
patriotis, harapan. Kalau ada influence pun bagilah. Jangan tanyalah berapa. 5 markah ni kalau dapat 2, 2, 2, 2, dah ada 8. Itu simple. Bagi biar lebih, jangan kurang. Dan last, anak-anak. Tak nak banyak lama-lama. Konsep kita pendek je. Yang penting cari bahan, dapat jawab dengan baik. Dalam banyak-banyak ini, cikgu nak letak nombor 10, mungkin tak berapa nampak. Jangan jawab dalam bentuk poin. Dan yang paling penting sekali, tulis nombor soalan. Jangan cikgu pula nulis nombor soalan. Bagus cikgu kan. Jenuh cikgu. Jadi, bila kita dah tahu semua bersikit pendek teknik ni. Faham, buat. InsyaAllah cikgu doakan semua anak-anak ni berjaya dalam kertas 3. Okey, selamat menghadapi peperiksaan percubaan.